Alright. So, electron possess dual nature. Dia ada wave properties and also particle properties. Okay, that's why kita ada this equation. Okay, tapi jangan risau, this equation awak tak perlu guna pun. Dia dalam PSPM dia tak suruh pun awak gunakan this equation lah. Okay, just awak kena tahu saja. Okay, and then the Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to measure simultaneously the momentum and also the position of a moving particles. Sebab kita tahu, okay, elektron tu dalam Bohr's atomic models, elektron tu dia bergerak mengelilingi nukleus. Okay, tapi mustahil untuk kita measure dia punya momentum dan juga position dalam masa yang sama. Okay, so kita ada pula this equation, okay, the more precise the position of a moving particles is given, the less precisely can one say what its momentum is. And then muncul pula Schrödinger equation. Okay, Schrödinger equation awak boleh baca lah. Awak boleh try lah Google pasal Schrödinger equation. Okay, di mana that equation, okay, dia gunakan wave function. Okay, dia menggunakan wave function di mana kita tahu, alright, munculnya terms orbital. Okay, munculnya terms orbital, which is a 3D region in space around the nucleus where there is a high probability of finding electron. Bermaksud, sebenarnya, instead of electron tu, dia bergerak mengelilingi nucleus dalam orbit, sebenarnya, okay, ini nucleus, alright, elektron tu ada di mana-mana tetapi dalam orbitalnya tersendiri. Dia ada di mana-mana, dia mengelilingi nukleus tetapi masih di dalam orbitalnya sendiri. Okey, maksudnya yang sebelum ni kita belajar salah ke? Salah tak yang kita belajar sebelum ni? Tak, ya, tak salah pun. Sebab kita tahu sains ni dia evolve. This is the evolution of science. Dia evolve, okay? So, kita tahu disebabkan Bohr's atomic model tu lah, quantum punya principle ni pula muncul. Okay? So, kita dah tahu apa itu orbital. Okay, this is the difference between the orbitals and also orbit. Orbit ni yang dalam Bohr's atomic model tu tadi. Kalau, ya, okay? So, and then orbitals, there is no path, okay? Dia tak ada laluan yang spesifik, tapi the varied shape of region, okay? But then orbit, dia mesti circular or elliptical path, okay? Dia bentuk dia macam bulat tu kan, okay? And then, yeah. Alright, so principal quantum number dia terdiri daripada positive integer di mana, okay, nilai n dia ni mestilah start dengan 1, 2, 3 and so on. Sebenarnya kita still lagi gunakan energy level. Cuma kita tak cakap dia punya distance to fix. Okay. And then indicate the relative size of orbital. Okay. Kenapa dia indicates the relative size of orbital? Okay. Nanti kita tengok dia punya shape dia. And also the relative, describe the energy level or shell and relative distance of electron from nucleus. Okay. And then we have the angular momentum quantum number. Okay, angular momentum quantum number, nilai L ni, dia depends on N. Okay, so kita ada N, L, M, S. N ni tak kisah. Daripada nombor 1 sampailah infinity, tak kisah. L ni pula depends kepada N. Okay, di mana nilai L adalah daripada kosong, dia positive integer, tapi daripada kosong sampailah nilai N tolak 1. Okay, sebagai contoh, kalau N dia adalah 1, L dia adalah kosong. Kalau N dia adalah 2, L dia adalah kosong 1. Kalau N dia adalah 10, L dia berapa agaknya? Kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, itu nilai L. Nilai L depends on N. Okay? Faham setakat ni? Boleh? Okay. And then, it indicates the shape of orbitals. Okay? Ni kena hafal. Kita ada L sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bla 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 kan? Okay? The type of orbital,
Okay, type of orbital. Kalau L dia kosong, S orbital. Kalau L dia 1, P orbital. Kalau L dia 2, D orbital. Kalau L dia 3, F orbital. Tapi yang kita belajar lukis sampai D saja. Okay, kita akan lukis sampai D orbital saja. F, G ni tak ada. Okay, cuma awak kena tahu je lah. Okay. Alright. So, L ni describe the subshell ataupun sub-energy level. Okay, ni adalah nama lain. Azimuthal, subsidiary, orbital quantum number, itu adalah L. Okay, next kita ada magnetic quantum number. Okay, so kalau tadi L ni depends kepada N, M ni pula depends kepada L. Okay, M ni depends kepada L. Di mana nombor bagi M adalah daripada negatif L sampailah kosong, sampailah positif L. So, bermaksud kalau L dia kosong, M dia kosong lah. Kalau L dia 1, M dia akan jadi negatif 1, kosong, positif 1. Kalau L dia 2, M dia adalah negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So, itu adalah nilai M. So, M ni indicates the orientation of orbital in the space. Okay, and then it will describe the numbers of orbitals in one sub-energy level. Okay, so nanti kita tengok. And then last but not least, we have the electron spin. For the electron spin, dia ada dua saja value. Sama ada positive half or negative half. Ini adalah the motion of electron. Sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, ini adalah dia punya motion. So, dia ada dua je value. Okay, so sebagai contoh, okay, write the set for quantum numbers for electron in, okay, so ini kalau dia kata 1s, okay, 1s. Sebelum tu, okay, madam dah pernah bagi awak dekat Telegram, okay, contoh, beberapa contoh kan, pasal NLMS, okay, so misal kata kita gunakan dekat sini carbon, okay, carbon, dia punya proton number, okay, Z, proton number bagi carbon adalah 6. Okay, so dia punya electronic configuration adalah 1s2, 2s2, 2p2. Okay, this is the electronic configuration for carbon. Okay, and then kita tahu nombor yang dekat depan ni, semua nombor yang dekat depan ni mewakili N. Okay, nombor yang dekat depan ni adalah N. And then yang awak nampak huruf-huruf ni, S, P, D, F, itu adalah mewakili L. Okay, daripada this huruf S, P, D ni, itu adalah L. And then last but not least, yang nombor kecil ke atas ni, dia punya superscript ni, ini adalah electrons. Okay, mewakili electrons. Okay, so kalau dia ada proton number dia adalah 6, Z dia 6, dia adalah carbon atom, maksudnya dia punya number of electron pun 6. Okay, kita dah belajar dalam chapter 1. Atoms, ion. So kalau dia adalah atom, number of electron adalah sama dengan number of proton. Okay, so dekat sini, kalau 1s ni tadi, okay, 1s ni tadi, automatically kita tahu nombor dekat depan ni adalah N. Okay, so N dia adalah 1. And then huruf ini pula adalah L. Di mana tadi kita belajar, okay, ini adalah the type of orbital. Kalau S orbital, maksudnya L dia adalah 0. So dekat sini, L dia adalah 0. So, bila L dia 0, kita tahu M bergantung kepada L. Bila L 0, M pun 0. And then dia punya S boleh jadi positive half ataupun negative half. So, since dia tak cakap dekat sini elektron dia ada berapa, so dia ada 2 nombor NLMS. Okay, dia ada 2 nombor NLMS di mana 1, N dia 1, L dia kosong, M dia kosong, S dia positive half. Dan juga lagi 1, 1, kosong, kosong, negative half. So, these two numbers is the set quantum number for 1s orbital.
Okey, ini dia tak cakap ada berapa elektron. Yang kedua, contoh yang kedua, dia bagi 2p3. 2p3. Sekarang ni dah ada elektron. Okey. 2p3. So, sekarang ni N dia adalah 2. P orbitals, L dia adalah 1. Sebab kita tahu tadi, S, P, D, F, G. Start dengan nombor kosong. 1, 2, 3, 4. So, ini dia punya type of orbital. Ini dia punya numbers of L. So, kalau P orbitals, L dia adalah 1. So, bila L adalah 1, M adalah negatif 1, kosong, positif 1. And then S sama macam tadi, sama ada positive half ataupun negative half. Itu adalah nilai S. Okey, so sekarang ni 2p3. Kalau 2p3, kita tahu bila L dia 1, M dia ada 3 nombor. Negatif 1, kosong, positif 1. Ada 3 nombor. So maksudnya orientation bagi P orbitals adalah 3. Okey, orientation dia adalah 3. 2px, 2py dan juga 2pz. Okey, 2px, 2py dan juga 2pz. Okey, so kita ada 3 orientation. Tetapi these 3 orientation bukanlah fix. Bukan bermaksud ini mesti negatif 1, ini kosong, ini positif 1. Bukan. So dia boleh ada dekat mana-mana asalkan dia tidak tempat yang sama. Kalau kata sini kosong, sini boleh jadi positif 1, sini boleh jadi negatif 1 atau sebagainya. Okey, so dia tak fix. Okey. So, bila dia ada 3 elektron, kita belajar, saya dah nyatakan sebelum ni. Okey, di mana untuk Hans rule, 2px, 2py dan 2pz, ketiga-tiga orbitals ini mengandungi energi yang sama, degenerate orbitals. Di mana, okey, kita nak masukkan elektron pada energi yang sama, kita kena masukkan satu persatu. Ini masuk satu dulu, masuk satu, masuk satu. Ada lebih, barulah kita pairkan dia. Itu adalah Hans rule. Okay. And then, so kita dah tahu dia punya kedudukan elektron dalam orbital diagram adalah begini. Okay. So sekarang ni kita nak nyatakan dia punya sets of quantum number. Sebabkan dia ada 3 elektron, awak hanya boleh pilih 3 sahaja set. Okay, tak boleh lebih. Okay, setiap satu set of elektron, setiap satu set of quantum numbers mewakili satu elektron. Okay, so katakan awak stickkan dia negatif 1, kosong, positif 1 sebab senang untuk awak keluarkan dia punya nilai. So, dia punya NLMS, okay, sentiasa tulis NLMS kat atas ni. N dia adalah 2, L dia adalah 1, M dia yang pertama negatif 1, S dia sama juga. S ni kita ada positive half ataupun negative half. Okey, satu orbital boleh letak 2 elektron. So S ni mewakili dia punya elektron spin. Okey, di mana anti-clockwise ataupun clockwise. Sama juga kalau ada 2 elektron dekat sini, tak bermaksud ini clockwise, ini anti-clockwise. No. Dia boleh jadi ini anti-clockwise, ini clockwise. Dia tak fix. Okay, dia tak fix. So, bila dia tak fix, okay, katakan awak nak cakap yang ini positive half. Okay, awak nak letak dia positive half pun boleh, nak letak dia negative half pun boleh. Okay, untuk elektron yang kedua, 2, 1, 0, positif half. Dan yang ketiga, 2, 1, positif 1, positif half. Ini adalah untuk memudahkan awak. Okey, nombor ni untuk memudahkan awak tapi awak kena ingat dia tak fix. Kedudukan dia boleh duduk dekat mana-mana. Cuma yang kena awak tahu, setiap satu set ni mewakili satu elektron. Ada 3 elektron means that you akan ada 3 set. Awak bagi lebih daripada 3, awak salah. Okey, so dekat sini, M boleh jadi negatif 1, kosong, positif 1. M dia mesti setiap satu tu negatif 1, kosong, positif 1. Dan S dia awak nak letak positif half pun boleh. Nak letak negatif half pun boleh. Tak ada masalah. Ada soalan? Ada soalan?
Tak ada. Okay. So next. 3py. Sekarang ni dia tak letak elektron. Tetapi dia letak 3py. Okay. So kita tahu. Okay. Kita tahu. Dekat sini nilai M ni. Okay. Kalau L dia sama dengan 1. M dia adalah negatif 1, kosong positif 1. Dia merujuk kepada orientation PX, PY dan juga PZ. Okay. So bila dia bagi spesifik 3py. Maksudnya dia merujuk kepada salah satu sahaja. Okay, dia tak merujuk kepada dua-dua. Dia merujuk kepada salah satu. So, in this case, okay, the N, L, M, S, okay, N dia adalah 3. P orbitals L dia adalah 1. So, M dekat sini, awak nak pilih negatif 1 ke, nak pilih kosong ke, positif 1 ke, suka hati awak. Kalau letak negatif 1, S dia boleh jadi positif half. Okay, dan juga dia tak letak elektron berapa. Maksudnya dia akan ada 2 set. Dia general kan? Dan juga 3, 1, negatif 1, negatif half. Okay? So, M ni suka hati awak nak letak nombor apa? Negatif 1, kosong atau positif 1. Tetapi, dua-dua ni mestilah M yang sama. Kalau sini negatif 1, sini pun negatif 1. Kalau sini kosong, sini pun kosong. Kalau sini positif 1, sini pun positif 1. Yang membezakan dia adalah nilai S mewakili untuk 2 elektron. Sama ada clockwise dia punya spin ataupun anti-clockwise. So, that's it. Okay. Next. For each set of quantum number, determine the numbers of orbitals. So, kita tahu the numbers of orbitals depends on M. Numbers of orbitals depends on M. So, bila N sama dengan 4, L dia adalah 3. So, kita tahu M depends on L. Okay, so bila L sama dengan 3, okay, sekarang ni limitation dia dekat L sama dengan 3. So, kita tahu nilai M dia adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2 dan juga positif 3. So, ada berapa nombor kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, that's why untuk N sama dengan 4, L sama dengan 3, dia akan ada 7 orbitals. So, each orbitals boleh letak 2 electrons. So, 7 kali 2, number of electrons maximum boleh letak adalah 14 elektron. So, untuk 4f orbitals boleh letak 14 elektron. Okay. N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan kosong. So, sekarang ni limitation dia adalah pada M. So, bila M sama dengan kosong, ada berapa orbitals dekat sini? Hanya ada satu saja. 3px ataupun 3py ataupun 3pz. So, satu orbitals boleh letak 2 elektron. Okay, tetapi dekat N sama dengan 3, N sama dengan 3, dia tak ada limits. Okay, so apa yang perlu awak buat adalah bila N sama dengan 3, nilai L kita adalah 0, 1 dan 2. So, bila L sama dengan 2, M dia sama dengan 0. Bila L sama dengan 1, M dia adalah negatif 1, kosong, positif 1. Bila L dia sama dengan 2, M dia adalah negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan juga positif 2. So, berapa total orbitals ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orbitals. Okay, so kita tengok betul tak 9? Yes, 9 orbitals di mana 9 kali 2 adalah 18 elektron maksimum boleh letak. Okay, dalam N sama dengan 3 boleh letak 18 elektron. Okay, yang ini pula kena tengok dekat mana limitation dia. Limitation dia adalah pada M. So, M ni dia bagi 3 nombor, maksudnya 3 orbitals, 3 darab 2, 6. Okay, dekat sini pula limitation dia dekat sini. M sama dengan 0, 1 orbitals. S dia sama dengan positif half saja dia bagi. So, bermaksud walaupun dia ada 1 orbitals, tapi sebab dia bagi nilai S 1 sahaja, so 1 saja elektron boleh letak. Sebab nilai S ni, 1S mewakili 1 electrons. Okay, that's why dekat sini 1 elektron. Okay, so Madam nak kaitkan dengan apa yang awak belajar dekat sekolah. Okay, kalau belajar dekat sekolah, carbon, okay, dia punya configuration, Madam tak ingat panggil apa? 2, 4 2.4. Ingat tak ni? 2.4. Kalau oksigen, 2. Berapa 6. 2.6 kan? Okay, kalau aluminium, 2.6.
8.3. Ni aluminium kan? Tapi awak pun tak tahu kenapa awak buat macam ni. Okey, sebenarnya yang awak belajar ni dulu. Okey, awak belajar ni dulu. Ini, yang depan ni adalah untuk N sama dengan 1. Okey, yang belakang ni pula adalah untuk N sama dengan 2. Dan seterusnya. Yang ini N sama dengan 3. Okey, kenapa berlaku macam ni? Bila N sama dengan 1, L dia adalah kosong. So, berapa nilai M? M dia kosong juga. So, berapa orbitals? Kalau M sama kosong, ada berapa orbitals? Ada 1 orbital. So, 1 orbitals boleh letak berapa elektron? Ya, sebab tu dekat sini depan ni semua 2. Lepas tu kat sini pula. Kenapa boleh letak 8 elektron? Dah cukup 8, dia baru letak dot yang lain. Okey, sebab N sama dengan 2, L sama dengan kosong dan juga 1. So, bila L sama dengan kosong, M dia adalah kosong. Bila L sama dengan 1, M dia adalah negatif 1, kosong, positif 1. So, berapa orbitals ni? 1. Ada 4. So, 4 kali 2, berapa elektron boleh letak? 8. Ya. And then yang seterusnya ni, boleh letak 18 elektron. Okey, kenapa? Inilah dia. Bila N sama dengan 3, L dia kosong, 1, 2. L kosong, M kosong, L 1, M dia negatif 1, kosong positif 1. L dia 2, bla 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 bla. So, ada 9 orbitals. So, 9 kali 2 boleh letak 18 elektron. Baru faham kan kenapa mesti macam ni. Betul tak? Sama ni awak hafal je. Cikgu cakap 2, 8, 18. Hafal je. 2, 8, 8 sampai tu ya. Okey, sebenarnya tak. N sama dengan 3 ni, yang hujung ni, okey, yang belakang ni boleh letak 18 elektron. Okey? Alright. So, okey. Ini adalah, yang ni lah tadi. Kita dah buat tadi kan. N sama dengan 1, L dia kosong, M dia kosong. So, ada 1 saja orbital. Subshell dia akan jadi 1s. Kenapa 1s? N dia 1, L dia kosong. Itu subshell. Okey, kita nak dapatkan subshell. So, S dia boleh jadi positive half ataupun negative half. So, sebab tu maksimum dia 2 elektron. Yang ni sebab tu N sama dengan 2, 8 elektron. N sama dengan 3, 18 elektron. Okey, awak boleh buat yang lain. Tapi kita belajar tak adalah sampai 4F. Okey, tapi tak apalah. N sama dengan 4 boleh juga kan? Sebab awak belajar sampai 20 atom saja. Limitation awak sampai 20 atom. Okey, tapi jap. Lebih kot? Bukan lebih. Bukan 20. Bukan 20. 30. 30 ke 31 macam tu. Okey? Proton number dia sampai 31. Alright.